ruang dan masa untuk kita bersama-sama berkumpul pada pagi ini. Okey. Alhamdulillah ala nikmatal Islam, alhamdulillah ala nikmatal ukhuwah, alhamdulillah ala nikmatal sihat, alhamdulillah ala nikmatal rizki. Okey. Alhamdulillah wa syukurillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana tuan-tuan sihat sejahtera walaupun dalam suasana pagi yang agak dingin pagi ini ya. Okey. Barisan guru-guru dan para pelajar sekian. Okey. Pada pagi ini agensi yang tidak ada kebangsaan mengambil masa sedikit dan saya tak akan ada 2-3 perkara yang saya nak sampaikan. Pertama sebagai seorang ayah lah. Okey. Cikgu-cikgu yang lama mengenali saya dah hai dekat sini. Okey. Saya bercakap sebagai seorang ayah. Okey, dalam majlis yang formal sebegini saya boleh bercakap. Tapi bila dekat rumah saya tidak boleh bercakap secara directly dengan anak-anak kita. Okey, terutama bagi mereka-mereka yang dah ada perasaan, ada emosi. Okey. Susah tuan-tuan. Sebab proses pendidikan yang kita lalui, formal ataupun tidak formal, sangat berbeza. Okey? Kalau di zaman cikgu-cikgu, saya dan mungkin tuan-tuan semua, okey. Kita mengalami masalah proses pembesaran atau pembelajaran dalam keadaan jerih dan perih. Anak-anak tidak mengenal istilah apa itu perih. Perih. Apabila bercakap soal ini, okey. Jerihnya, okey. Jerihnya sebagai seorang ibu dan bapa, okey. Bukan semuanya hadir dalam keadaan bangsawan, kayangan seperti hari ini. Okey. Kalau dulu, okey. Tahun 1990. Gaji ayah hanyalah RM430 sahaja. 1990. Okey. Anak-anak tidak mengenal erti. Apa itu nak makan McD, nak makan KFC, tak ada. Yang faham hanyalah makan ubi kayu anak-anak. Okey. Mungkin tak faham kan anak-anak apa itu ubi kayu. Itulah yang dijadikan pelbagai resepinya. Perihnya ibu dan bapa. Untuk membesar anak-anak dalam keadaan pada tahun 1990. Tapi masa itu berlalu terlalu pantas. Dan tidak boleh mengubah. Saya tidak boleh mengubah seorang ayah yang telah membazirkan masa. Ayah dan ibu telah membazirkan masa. Kalau dulu ayah boleh bekerja 6 jam. Sekarang ayah bekerja 18 jam. Ibu bekerja 18 jam. 24 jam. Itu situasi hari ini, anak-anak. Okey. Saya bukan untuk mengenang kisah lalu, tahu. Bukan untuk mengenang kisah lalu. Tapi jika kita bercakap dengan anak-anak, anak-anak tak faham. Perihnya ibu. Bangun pukul 6 pagi, bangun pukul 5 pagi untuk memberi pendidikan kepada anak-anak. Okey. Sekarang ni tuan-tuan, bangun saja semuanya dalam keadaan petik lampu. Switchnya ada. Dulu terpaksa pakai pelita, lilin, lampu gasolin. Itu ceritanya. Jadi itu zaman saya. Cikgu-cikgu dan anak-anak. Faham tak anak-anak ni? Faham? Faham? Tak faham. Tak faham tak apa. Balik tanya ibu dan bapa anda. Saya rasa tidak semua ayah dan ibu lahir di Kuala Lumpur. Semuanya lahir di kawasan pedalaman saja. Yang penuh dengan hutan, semak, samu. Okey.
hidup dalam keadaan dengan peperangan. Tahu? Pertama, peperangan apa? Peperangan dengan alam semula jadi. Hidup dengan apa? Pertama, apabila alam semula jadi, pertama pasti tuan-tuan digigit nyamuk. Nyamuk adalah musuh utama. Tapi ibu dan bapa tidak membiarkan anak-anak digigit oleh nyamuk. Sekarang ni, peperangannya sudah berbeza, tuan-tuan. Kalau dulu, peperangan dengan alam semula jadi, sekarang ni kita akan berperang dengan teknologi. Teknologinya adalah peperangan melalui apa yang anak-anak ada. Ada gadget, ada handphone, ada maklumat, itu yang sangat berbahaya. Maklumat yang tidak pasti sangat berbahaya, tuan-tuan. Okey, itu mukadimahlah, tuan-tuan. Bukan nak menyedihkan perasaan di pagi hari ini, tuan-tuan. Okey, next. Okey, jadi apa yang saya nak reviewkan kepada guru-guru, mungkin dah diajar di sekolah-sekolah, tapi hari ini saya bercakap sebagai ayah yang tak ada masa untuk bercakap perkara ini di rumah secara formal. Okey? Jadi anak-anak dan ibu-ibu, okey. Jika dulu saya tidak diberi pendedahan ini, pendidikan secara formal mengenai, okey, apa sebenarnya yang dikatakan remaja itu? Oh, kita kata remaja ini berusia mestilah 18 ke atas. Sebenarnya dari segi sains dan fakta, dia tidak bermula di situ, tuan-tuan. Dia punya ni. Sains meletakkan, okey, kita bermula di sini. Next. Okey. Okey, kalau anak yang berusia pada 10 hingga 14 tahun, itu dikatakan awal remaja. Pertengahan remaja 15 tahun dan 18 hingga 19 tahun itu adalah akhir remajanya. Okey, semasa usia sebegini remaja, tuan-tuan, guru-guru, okey. Saya masih teringat lagi, apa yang paling diingati oleh anak-anak adalah apa, tuan-tuan? Apa yang anak-anak tunggu? Apa yang anak-anak tunggu daripada ibu bapa? Apa, tuan-tuan? Apa yang anak-anak tunggu daripada ibu bapa? Okey, bagi mereka yang ada majikan adalah hari gaji. Hari gaji dengan gaji RM430 itu ditunggu oleh anak-anak. Kerana pada hari itulah ibu dan bapa akan membelanjakan sedikit kemewahan itu untuk dikongsikan bersama. Sebagai contohnya, hari gaji ibu bawa anak-anak ke kedai untuk makan. Kedai bawah pokok je, tak ada KFC, tak ada Subway, tak ada apa. Itu dia punya ni. Itulah ibu kita yang mampu bawa. Ataupun pada hari itulah dibelinya makanan yang sangat istimewa sedikit. Apa, tuan-tuan? Kalau tuan-tuan ingat ibu dan ayah tuan-tuan buat dekat tuan-tuan. Mungkin, okey, dah 30 hari tak makan ayam, inilah hari masanya untuk makan ayam. Ayam goreng, ayam apa semua, itu special kalau dulu. Kalau sekarang ni, ayam itu sangat biasa bagi anak-anak. Okey? Yang luar biasa apa, tuan-tuan? Dia nak Starbucks, tuan-tuan, anak-anak sekarang ni. Okey, Starbucks, lagi Subway, lagi mana lagi? Macam-macam minuman apa semua, aiskrim apa semua. Kalau dulu tuan-tuan rasa apa yang paling bernilai adalah aiskrim. Aiskrim yang batang itu kan, yang dalam plastik itu, yang panjang itu. Itu zaman dulu sangat berharga. Mana 5 sen satu, 10 sen boleh beli 2. Tapi sekarang anak-anak sekarang ni tak nak aiskrim tu. Tuan-tuan bagi. Tapi boleh. Di mana nak bawa mereka itu? Untuk mereka menikmati itu. Tuan-tuan bawa lah ke pantai. Tuan-tuan bawa lah ke laut ke sungai ke. Masa tu dia bedal semua. Biskut ke
ikan masin ke apa semua, masa tu dia akan menikmati semua itu. Tapi kita sebagai ibu bapa hari ini tak ada masa. Betul? Tak ada masa. Tidak boleh memberi masa ruang sebegitu banyak dengan anak-anak pada hari ini. Tuan-tuan bangun pagi pukul 6, dah rushing pergi kerja. Tak ada masa untuk bersama remaja-remaja yang sebegini. Okey, next. Okey. Apa yang berlaku kepada mereka ini adalah, tuan-tuan, saya tak nak cakap mengenai ni. Mungkin ini tuan-tuan sedar tak sedar ya, mereka membesar sebegitu saja. Okey, kalau saya biasa membesar anak ni dalam keadaan PJJ, okey, bila anak tahun depan dah naik tingkatan 1, tahun depan dah naik tingkatan 2. Ayah masih lagi PJJ ke sana ke sini. Begitu yang berlaku pada tuan-tuan. Saya percaya guru-guru pun mengalami masalah yang sama. Tapi, okey, apa yang sangat penting pada hari ini adalah masalah emosi dan psikologi mereka. Okey. Kita hari ini tidak mampu untuk mengekori mereka, memantau mereka selama 24 jam. Betul? Balik anak dah tidur. Tapi mungkin cikgu ada masa. Tapi mungkin masanya untuk bagi makan, tanya dah pergi sekolah, sekolah agama dah pergi, apa semua itu balik. Tapi dari segi psikologi, saya percaya, saya pun hilang, tuan-tuan pun hilang di situ juga. Okey. Apa yang mempengaruhi mereka hari ini adalah mereka mendapat maklumat daripada apa tuan-tuan? Maklumat daripada Pakcik Google lah. Kalau saya jangan, Pakcik Google yang mengajar mereka. Itu yang kita kata kesalnya adalah kita tidak boleh memantau. Pembelajaran itu berlaku kerana Pakcik Google yang baik-baik ini, dia tidak ajar, tidak menarik tuan-tuan. Tak menarik. Kalau tuan-tuan tengok bagaimana nak belajar masak, campak je macam tu. Tapi Pakcik Google sebenarnya dia mengajar. Bagaimana nak kaya? Okey. Bagaimana nak kaya? Itu yang dia ajar. Jadi menyebabkan emosi, psikologi mereka cepat terpengaruh. Nak kaya. Semua orang nak kaya kan tuan-tuan? Tapi yang masalah paling besar sekali, sebagai ibu dan bapa dan ayah. Okey, anak-anak dengar dekat sini yang ada anak-anak. Okey, bila dah usia semacam saya, ayah tidak lagi memikirkan soal pelajaran. Ayah tidak memikirkan lagi soal wang ringgit. Ayah tidak lagi memikirkan soal harta benda. Tak fikir dah tuan-tuan. Dah masuk usia hayat seperti saya ini. Yang fikir adalah bagaimana anak tersebut menjadi soleh dan solehah. Yang memberi manfaat. Tak ada. Tuan, kalau dibagi dengan 1 juta pun, 60 juta pun sekali, kalau tak ada solehah, tapi dah nama solehah tu, mungkinlah kebetulannya di situ. Okey, tapi tak ada tuan-tuan. Kalau ada soleh, ada solehah, pasti dia boleh menjaga tuan-tuan. Itu cabaran yang paling besar sekarang ni adalah kepada saya sebagai ayah, tuan-tuan sebagai guru, pendidik, mak. Okey. Yang kedua, berkali-kali kita katakan kepada mereka. Berkali-kali kita menceritakan kepada mereka tentang usia ini. Harapan ibu bapa adalah apa tuan-tuan? Cepatlah kau besar. Cepatlah kau menjadi ibu. Cepatlah kau menjadi ayah. Baru kau tahu apa istilah jerih dan perih ini. Okey. Yang masalah di sini, saya nak ingatkan kepada apa yang dialami oleh tuan-tuan dan saya sendiri adalah, okey, bila anak tidak berada di depan mata tuan-tuan,
Okey. Tuan-tuan boleh lena ataupun tidak. Tak lena tidur tuan-tuan. Masih memikirkan anak ini makan atau tidak, selamat ataupun tidak. Itu yang menjadi kerisauannya. Pertama adalah mereka menunaikan ibadah-ibadah yang wajib. Okey. Saya selalu berpesan kepada anak-anak, okey, ada 2-3 perkara yang paling suka dalam dunia ini. Saya sendiri tak mampu buat, walaupun dah usia dah hampir 60 tahun ni, tak mampu buat. Okey, yang pertama yang saya tak mampu buat. Okey, yang saya tak mampu buat. Tuan-tuan mampu buat. Satu adalah taat kepada perintah agama. Saya tak mampu. Tuan-tuan mungkin, ni saya iman saya nipis saja. Tak ada pun sekulit bawan pun, tak ada. Okey, itu yang tak mampu buat. Okey, taat kepada perintah agama saya tak mampu. Yang kedua, okey, yang kedua yang cabaran bagi besar sebagai seorang ayah adalah memahami emosi isteri. Betul mula memahami isteri, emosi anak-anak lagi. Memahami emosi isteri pun koyak tuan-tuan. Tak mampu buat. Itu nombor 2 cabaran. Besar tuan-tuan. Kalau tuan-tuan hebat, tuan-tuan cakap saya bagaimana untuk memandangi hati isteri. Sentiasa ada konflik dekat situ. Bila berusia, lagi sensitif. Hebat. Okey, kita terus tuan-tuan ada ni. Okey. Anak-anak, okey, anak-anak lihat apa yang berlaku kepada perubahan fizikal. Okey. Apa yang dikatakan anak-anak ini, okey, menuju ke arah proses pembesaran dan akhir baliknya. Okey, sama je. Sama ada lelaki atau perempuan, mesti mengalami proses ini bagi yang normal lah. Okey. Okey, next. Okey, ada yang tinggi, ada rendah, apa semua. Okey. Jika dulu tinggi rendah bukan ukuran sebagai ni. Tuan-tuan ukur adalah cerdik atau pandai. Itu tahun 70-an. Oh, anak you mana belajar dekat overseas. Itu ukurannya. Okey? Semua ibu bapa mengimpikan benda-benda tersebut. Oh, anak I tinggi, anak you rendah je. Kenapa tak cukup makan ke? Apa semua ke? Okey. Sama je. Dulu makan pucuk paku, makan apa? Buah nangka, ubi kayu, itu je. Buah-buahan tempatan, tak ada apple, tak ada anggur. Okey. Tapi sekarang ni ada. Ada proses-proses bagaimana untuk meninggikan. Itu hanyalah iklan-iklan yang ditayangkan. Sebenarnya tinggi rendah apa semua tu, itu adalah lebih kepada genetik. Dan amalan-amalan yang dibuat oleh ibu bapa. Okey, next. Okey, bagi anak-anak, okey. Siapa yang dah ni bagi kulit dah berminyak dan berjerawat. Siapa yang tak pernah ada jerawat, tuan-tuan? Siapa? Guru-guru tak pernah pun ada jerawat dia punya ni. Oh, sekarang dah zaman moden, tak ada jerawat. Dulu mesti ada jerawat, ada apa semua, okey. Tidak berbau badan, okey. Tak ada ketumbuhan, okey. Tak ada proses itu bukannya proses peralihan daripada remaja kepada dewasa. Okey, next. Okey. Ini kadang-kadang kita lupa macam tu je. Anak-anak ni dah suaranya dah pecah ni. Okey. Mungkin dia dah kata mungkin sound system ke dalam tu ataupun dah berubah, tapi kita biasalah tu, dia dah ke arah dewasa. Okey, next. Okey, sains kata lelaki lambat, perempuan cepat mencapai proses akhir balik. Okey, next. Okey, ini yang selalu kita sebagai ibu bapa lupa. Okey,
Ibu bapa lupa. Walaupun telah berkali-kali dinyatakan oleh pakar-pakar, mereka tetap lupa bahawasanya mereka ini tidak boleh lari daripada pertama, relax. Kedua, enjoy. Ketiga, main-main. Main-main. Keempat, berangan-angan, tuan-tuan. Ini dia punya ni. Mesti, tuan-tuan. Yang kelima, semua nak jadi jago, nak jadi hero, nak jadi hebat, nak jadi dominan, apa semua, okey. Akhir sekali adalah mereka ini suka ambil risiko. Suka berlawanan dengan apa yang tuan-tuan buat undang-undang lah. Tuan-tuan buat apa? Family planning. Okey, tak ada. Jadi, relax, enjoy, main-main, angan-angan, jago dan ambil risiko ini. Inilah pemain dalam proses kehidupan mereka. Jadi, cabarannya ayah dan ibu dari segi emosi dan psikologinya kena kira lah. Kenapa tak belajar? Kita kena faham mereka ini suka relax. Kenapa ni belajar main-main? Mereka suka enjoy. Kenapa main-main? Ini sifat dia. Memang suka main-main. Okey, kenapa berangan-angan? Ini memang dia berangan-angan. Tuan-tuan pun pernah berangan-angan kan? Pernah? Tak pernah, bukan orang lah dia punya ni. Okey, itu malaikat punya ni. Okey, jago. Semua orang nak jago. Okey, ambil risiko. Jadi itulah remaja. Tuan-tuan, kenal remaja, itulah pelajar sekolah, itulah anak kita. Okey, next. Okey. Kita tahu masalah yang paling besar sekali adalah kepada ibu dan bapa adalah masalah pemakanan. Okey? Saya tahu tuan-tuan dan saya sendiri pun sibuk dengan masalah kerja dan memikirkan kerja. Tapi apa yang kita suap dekat anak kita adalah semuanya mi segera. Apa? Nasi segera. Apa lagi? Semuanya segera. Tuan-tuan nak segera. Kau boleh tak nak pun. Ni semua balik dah terhidang dekat atas, semuanya dengan segera. Segera inilah menyebabkan mereka tidak sihat, tuan-tuan. Tidak sihat. Kalau dulu nak makan, tuan-tuan, saya percaya tuan-tuan nak makan, tunggu dulu berapa? 30 minit. 30 minit lah. Sebab nak hidupkan kayu api lagi, nak hidupkan dia sekarang ni. Petik, semuanya boleh jadi. Mana tak sampai pun, 5 minit pun. Sekarang ni order saja sampai. Segera. Okey. Itu saya lah, saya cakap saya. Mungkin tuan-tuan tak buat macam tu. Saya, segera je lah. Itu pun. Termasuklah kepada ibu dan bapa saya pun tak sempat, segera je lah. Segera je. Pagi, segera. Okey. Next. Okey. Dekat sini apa yang saya nak ceritakan adalah dari segi kelakuan dan kematangan mereka. Okey. Adik-adik, okey. Okey. Okey tak? Okey. Dah mengatuk. Kalau tidak, ni sebab cikgu usahakan saya nak buat energi juga. Sebab pelajar ni. Okey. Okey, proses kematangan kanak-kanak ini sangat berbeza antara luar bandar dan bandar. Okey, luar bandar mungkinlah umur 15 ataupun umur 12, 13 masih lagi macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan tengok macam mana di luar bandar itu adalah, okey, tuan-tuan kata inilah anak-anak kampung. Okey. Tapi tak matang lagi, masih bermain di sungai, masih bermain di mana tuan-tuan. Tapi sebenarnya itulah nature tuan-tuan. Kita lupa. Sekarang ni tuan-tuan, okey. Proses kematangan itu semuanya tuan-tuan bayar, tuan-tuan. Okey? Kenapa saya cakap itu?
Sekak, tuan-tuan kata nak mandi bersama anak-anak di sungai. Mana sungai yang free, tuan-tuan? Tak ada. Pergi Hulu Langat pun kena bayar. Ini RM2 satu. Bayar parking tu. Itu apa? Semua berbayar, tuan-tuan. Jadi, proses itu, tuan-tuan rasa nak beri kematangan kepada anak-anak itu, pendidikan apa semua, okey, sangat berbeza. Mana kita di bandar, mana perlu keluarkan duit. Di luar bandar, proses kematangan mereka itu dengan alam semula jadi tanpa mengeluarkan RM1. Okey. Next. Okey. Okey. Saya nak cerita ini. Tuan-tuan, ni. Kalau dulu cinta ini hadir setelah usia berapa ya cikgu-cikgu cinta ini hadir? Saya ingat-ingatlah. Kalau saya cinta dah hadir dalam diri saya dah umur 23, 24. Umur 16, 17, 18 tak tahu apa itu cinta. Okey? Cikgu-cikgu mungkin hadir cinta ni umur berapa? Mungkinlah masa dekat maktab, mungkin masa dekat universiti. Masa itu kita bagi lelaki tidak mengenal cinta kerana dia ada fokus yang berlainan. Terutama fokus kepada minat sesuatu, minat kepada sukan, minat kepada alam semula jadi, minat kepada tu, okey. Jadi apa yang saya nak ceritakan, apa yang berlaku hari ini adalah, inilah masalah yang sukar dibendung oleh ibu dan bapa. Mereka yang bercinta, tuan, sukar untuk kita ketahui ya. Mereka senyap-senyap je ni memendam rasa dan tidak memberitahu kepada ibu bapa. Jadi kita tidak boleh berbincang dengan mereka masalah ini. Apa yang saya cerita adalah ini yang berlaku di sekitar Kuala Lumpur. Seselit sikit. Okey. Dalam operasi saya di sekitar Ceras, sekitar Kolej KUPTM, rumah-rumah sewa yang dan hotel-hotel setelah COVID tersebut telah dibuat renovate, menjadikan bilik-bilik sewa selain daripada rumah-rumah tersebut. Hasil operasi yang saya buat di situ, saya dapati mereka pelajar-pelajar ini hebat-hebat semua, tuan-tuan. Tapi yang tak hebatnya dari segi akhlak, tuan-tuan. Mereka boleh duduk sesama lelaki dan perempuan tanpa ada perasaan takut dan bersalah. Okey. Okey. Kalau nak tu, tuan-tuan boleh tengok di sekitar, ini saya cakap, sekitar bandar Maluri, sekitar bandar Shamling Perkasa, itu pelajar-pelajar di situ saya aib dan memalukan. Jadi apa yang berlaku, saya cakap, ini yang tak ada soleh-solehah tahu. Okey. Saya cerita apa yang berlaku adalah satu pelajar daripada lulusan diangkat CJ saya apabila dia menunjukkan dia adalah pelajar daripada Universiti Madinah. Ditunjuk, saya tak buat benda-benda ini. Ni, tapi ibu sedudukan dengan lelaki dengan perempuan. Apa perasaan tuan-tuan? Tunjuk CJ, saya pelajar Universiti Madinah. Takkan saya nak buat apa-apa, duduk dalam bilik dengan lelaki dengan perempuan. Masa tu juga perlu diangkat nampak dekat situ. You tak perlu tunjukkan ijazah you daripada lulusan luar negara itu bila you berada dalam keadaan yang mencurigakan. Itu yang berlaku yang saya buat di operasi di sekitar-sekitar Kuala Lumpur, tuan-tuan. Masalah cinta. Okey, next. Nanti tak habis program, tuan-tuan. Okey. Anak-anak ingin mencari identiti sendiri, ingin berdikari, memikul tanggungjawab sendiri, ingin mencuba perkara-perkara baru. Okey.
Tuan-tuan, apa yang anak tuan-tuan boleh buat sebenarnya umur 16, 17, 18? Ha? Basuh pinggan, basuh baju. Kerja-kerja rutin je. Kerja-kerja luar itu salah, tuan-tuan. Salah. Tak payahlah nak suruh mereka itu. Membantu ibu bapa boleh. Kerja-kerja luar itu tak boleh, tuan-tuan. Jadi mereka ini cuba berdikari sebab ingin mengambil tugas-tugas orang dewasa sangat cepat. Okey? Okey. Next. Okey. Apa yang berada dalam kepala otak remaja ni, tuan-tuan tengok sendiri. Apa yang dia fikir. Kita tak sempat nak go through satu-satu dalam kepala otak dia. Tapi kita pergi kepada yang lebih besar adalah love. Mereka suka kepada ni. Itu yang membesarkan mereka itu. Apabila benda itu, saya tak tahu, dia love kepada berlainan jantina ataupun dia love kepada motor, love kepada kereta, love kepada movie, love kepada apa lagi? Ni dekat sini yang membesarkan mereka. Jadi ibu bapa, saya dulu tak faham. Kenapa dia besar sangat? Kenapa dia besar sangat? Yang lain kecil. Okey. Pemikiran dia adalah di situ. Jadi kalau pemikiran sebagai ayah dan ibu sekarang adalah apa yang besar adalah tuan-tuan, adalah risau, tuan-tuan. Risau itu sangat besar di situ, bukan love itu. Okey? Bagi remaja, inilah mereka dia punya ni. Okey, next. Okey. Okey tuan. Next. Okey, sebenarnya apa yang kita dapati situasi di KL, saya menceritakan. Situasi di KL ini tidak seteruk di negeri-negeri lain. KL ni tuan-tuan agak duduk ranking nombor berapa? Masalah sosial ini. Agak-agak nombor berapa tuan? Nombor 1. Okey. Walaupun tuan-tuan tengok keadaan KL ini teruk, tapi KL tidak berada di situ. Sekarang ni dari segi masalah sosial ini, apa yang berlaku adalah KL dah jatuh ranking terus ke bawah. Nombor 10, nombor 11 macam tu. Situasi sosial sekarang ni, KL. Dari segi masalah sebegini. Negeri-negeri lain yang mendominasi adalah negeri agak-agak apa tuan-tuan? Negeri. Mungkin dia cemerlang dari segi pendidikan, tapi dari segi sosial dia sangat dipengaruhi oleh media-media massa. Okey, sebagai contohnya negeri di pantai timur seperti Kelantan, utara seperti Kedah, Perak, apa semua masih mendominasi ini. KL dah jatuh ke ni masalah-masalah sebegini. Okey, next. Okey, apa yang saya nak ceritakan masalah sekarang ni adalah kepada ibu dan bapa adalah itu dah biasa kepada cikgu-cikgu ataupun ibu dan ayah. Yang luar biasa adalah tuan-tuan adalah yang luar biasa hari ini adalah web. Web luar biasa tuan-tuan. Saya sebagai pegawai agensi anti dadah tidak boleh mengenal pasti sama ada web itu legal ke illegal, halal ke tak halal. Sebab web itu boleh berperasa. Okey, tuan-tuan nak rasa apa? Nak rasa ganja, ais, kokain apa semua boleh tapi tuan-tuan, bagaimana nak nilai mereka ini adalah mengambil benda yang elok ataupun tak elok dekat web ini. Okey, tuan-tuan boleh nilai dari segi harganya. Okey, kalau web itu harga RM30,
tiba-tiba dibelinya dengan harga RM180. Itu luar biasa. RM300 harga wig. Luar biasa tuan-tuan. Sebab harga wig itu adalah, kalau sekarang ni cecair yang THC, tetrahydrocannabinol carbonate naik, itu adalah satu titik saja berharga RM80. RM80. Nak kaya berniaga lah. Berniaga wig tuan-tuan. Masalahnya wig ini yang membahayakan kepada kita adalah, kita katakan, okey, rokok hanya ada di kedai-kedai runcing saja. Tapi wig muncul dengan shock lock yang besar tau. Ada gudan, ada apa semua. Itu membahayakan. Kita tak tahu pun apa kandungan dalam wig tersebut. Ayah dan ibu memang semuanya cerdik pandai. Tapi yang boleh mengesahkan perkara ini hanyalah siapa tuan-tuan? Ahli kimia saja yang mengatakan bahawasanya wig itu adalah THC. Okey. Tapi ada juga kata, okey, ini wig ini adalah CBD. Itu masalah juga tuan-tuan. CBD okey, THC okey. Tapi yang salah faham dekat Malaysia adalah CBD dengan THC tersebut. THC ini adalah bahan yang sangat memberi rangsangan yang tinggi. THC. Sebab tu Thailand yang cuba menghalalkan itu hari adalah CBD. CBD itu cabinet. Okey, cabinet ni adalah digunakan untuk perubatan-perubatan. Jadi ada yang kata mereka asma dia ambil CBD. Approve daripada KKM. Approve daripada doktor. Ini bahaya tuan-tuan. Jadi tuan-tuan lihatlah, tengoklah. Ataupun tuan-tuan rasalah sendiri. Kena rasalah tuan-tuan. Sebagai ibu dan ayah. Bukan saya nak kata. Kalau tuan-tuan, okey, sebab wig ini, cubalah sedut apa wig yang dia bayar itu. Boleh? Boleh tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tak pernah, mungkin terbatuk-batuk ataupun menyebabkan rasa pening ataupun alergi ke apa semua, okey. Tapi kalau tuan tak try, tuan tak tahu benda ini memberi hayal kepada tuan-tuan. Okey. Bukan saya nak kata, sebagai ibu dan bapa, sebagai guru tak payahlah. Sebagai ibu, sebagai bapa, ini betul ke harga RM30? Cek. Anda tahu? Bagi Mak Isak sikit. Sebab tuan-tuan lihat, lelaki perempuan sama je wig ni. Boleh digunakan di merata-rata tempat. Try lah. Berani? Cikgu, mak lah. Mak dengan ayah kena berani lah. Kena berani. Sebab keberanian itu. Bagaimana tuan-tuan masa anak umur 3-4 tahun dulu, sesama ke, hidung tersumbat, tak ada pergi hospital. Okey, suruh ayah seduk. Seduk kan dia punya ni. Ayah buat. Takkan pukul 11 malam nak pergi hospital juga. Okey, ayah dan mak boleh buat dia punya ni. Tapi untuk wig ni, cek lah tuan. Okey, lepas tu, okey, dekat rumah, nak kena cek juga adalah almari pakaiannya mereka. Cek tuan-tuan. Kena cek. Tuan-tuan kena spot cek. Tak buat seminggu sekali. Bagi anak-anak yang berusia berapa tahun tuan-tuan? Mula 13 ini. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Mau tak mau pun cek. Jika boleh, pakaian mereka, jangan biarkan mereka basuh sendiri. Kita ambil cek poket seluar dia, ada apa semua. Jumpa je plastik-plastik yang agak mencurigakan. Tanyalah kepada mereka-mereka yang pakar. Boleh. Sebab packaging-packaging yang haram ini, dia tak ada ni. Dia tidak kata ada tanda apa,
KKM ke, tak ada sirim ke, tak ada. Tapi caranya mesti dibakar dengan lilin ataupun packaging yang dibuat oleh kita lah. Okey. Saya cerita apa yang masalah yang berlaku adalah di Sabah. Saya cerita di Sabah, methamphetamine lebih murah daripada rokok. Methamphetamine. Harga dia berapa ringgit tuan-tuan? RM5 saja. RM3 ada, RM2. Methamphetamine di Sabah. Tapi kualitinya sangat low class. Maaf orang Sabah saya cakap dia punya ni. Tapi apa yang saya dapati? RM5 tuan-tuan. Bahaya kepada mereka-mereka remaja. Terutama pelajar-pelajar sekolah lah. RM5 di Sabah. Kualitinya low class. Makna paling lama average dia boleh pergi 3 ataupun 5 tahun. Lebih 5 tahun dia akan mental. Tuan-tuan. Ini yang berlaku pada hari ini. Okey? Next. Okey. Apa yang saya dapati daripada mereka-mereka yang terlibat dengan masalah sosial ini, tuan-tuan, adalah mereka yang katakan, kenapa you terlibat dengan masalah ini? Mereka katakan, okey, ibu dan bapa tak ambil kisah pasal dia. Okey, itu alasan yang pertama. Kenapa? Mencari keseronokan di luar. Ini alasan anak-anak beri kepada ayah dan ibu. Okey, saya nak beritahu kepada tuan-tuan, mulai sekarang, AADK menerima kes-kes remaja tersebut. Kalau dulu kes remaja tersebut akan dihantar kepada di bawah JKM, sekarang ni AADK mula menerima pelajar-pelajar yang berisiko ini. Anak-anak yang berumur 19 hingga 13 tahun. Sama ada di bawah arahan polis ataupun terus daripada AADK sendiri. Mana kita akan cater semua masalah ini. Okey? Bermula tahun ini. Mana tuan-tuan boleh rujuk teruslah kepada AADK. Mana AADK disarankan menerima mereka ini, memberi rawatan pemulihan kepada mereka. Okey. Okey, seterusnya tekanan mental. Mental ini saya rasa siapa tak ada masalah mental, tuan-tuan? Stres. Hari ini kalau saya buat ujian kepada tuan-tuan, okey. Ujiannya semua stres ni. Betul? Betul tuan? Stres tak? Stres tak? Stres? Stres kerana apa? Memikirkan banyak perkara, tuan-tuan. Okey. Pertama hari ni kena adik ke JPWP. Oh, stres, tuan-tuan. Mual. Kena bangun pagi nak mengelakkan jam. Stres. Yang kedua, stres apa, tuan-tuan? Oi, hari jadi banyak, tuan-tuan. Stres juga, tuan-tuan. Hari jadi yang masukkan ada. Anak-anak ingat ke tarikh lahir. Ayah memikirkan hari jadinya adalah apa, tuan-tuan? Hari inilah road tag motor mati kan. Hari inilah road tag kereta mati. Apa lagi hari jadinya, tuan-tuan? Inilah hari jadinya. Bil internet. Itu hari jadi semua, tuan-tuan. Mak dapat duit belanjakan sebuah itu hari jadi, tuan-tuan. Tiap bulan ada hari jadi. Hari jadi tak kisahlah. Yang anak-anak fikir, oh hari jadi mesti ada kek ke apa ke, tak ada. Hari jadi ayah dan ibu adalah hari jadi ayah dan ibu ni adalah dapat duit adalah okey, bil elektrik, bil air, bil apa semua, itu hari jadi, tuan-tuan. Tiap-tiap bulan perlu. Okey? Okey, mental lah, tuan-tuan. Mental, stres. Semua orang stres, tuan-tuan. Kalau buat ujian stres, pasti tuan-tuan disyorkan untuk ambil cuti. Kalau pergi buat dia dekat doktor.
Tuan-tuan pernah buat ujian stres kan? Kalau pagi-pagi ni mesti dapat. Kalau dah petang pukul 12.45 dah tak stres dah nak balik dah. Okey. Next. Okey, ini untuk pelajar lah dia punya ni. Kita dah berkali-kali cakap ini merokok ini. Okey. Peringkat sekolah rendah betul. Semua takut. Bila naik sekolah menengah, never try, never know. You try, you can know. Okay, next. Ini tak ada. Ayat ini dah tak boleh pakai formula ni, cikgu. Saya tak tahu apa formula yang nak kata janganlah hisap rokok. No. Dia nak juga. Jadi psikologi je nak kata hisaplah rokok. Macam tu. Tapi tak boleh. Adabnya tak betul sebegitu. Jadi, apa yang kita katakan formula-formula kata no, yes, apa lagi? Hukuman, rotan, denda, buang sekolah, gantung sekolah. Apa lagi nak buat? Cikgu. Apa lagi ayat yang paling baik untuk memulihkan perkara ini? Kita kata no. Janganlah ambil rokok. Apa nak cakap cikgu? Apa ayat formula yang bagus? Mana kalau saya sebagai ayah kata kita okeylah. Kalau pada you beli rokok itu, baik you sedekah dekat sedekah dekat masjid pagi-pagi. Kalau harga rokok sekarang ni RM1, sedekah dekat masjid tu RM1. Ataupun bagilah dekat tabung-tabung apa tu RM1 sehari. Okey. Apa nak katakan? Tak ada. Tak ada ayat yang paling formula yang paling bagus nak mengatakan ni, nak halang mereka ini supaya tidak terlibat ini. Tak ada. Sebab pengaruh itu lagi kuat. Pengaruh tu lagi kuat. Sebab pengaruh nak jadi cepat dewasa, nak tunjuk hebat, ego apa semua tu dalam tadi. Okay, next. Okay, next. Ini kita tak perlu ni. Okay. Saya nak katakan ni kita remaja ini, okeylah, ada yang berpanjangan, ada yang tidak berpanjangan, tapi kita kembali kepada pencipta kita. Kalau itu jodoh kita, kita terimalah dia punya ni. Jadi ini masalah besar kepada ayah dan ibu. Sebagai ayah tidak memahami anak perempuan. Sebagai ibu mungkin tidak memahami anak lelaki. Itu je yang menggusarkan. Bila masa tuan-tuan nak bercakap ni, benda ni tuan-tuan. Bila tuan-tuan nak bercakap dengan anak-anak tuan-tuan ni, perkara sebegini. Boleh ke tuan-tuan? Boleh? Boleh balik kat rumah tanya. Mak nak tanya ni. Ni, you ada dah cinta seseorang ke, ada ke tak ada dia punya ni? Cakap soal ni. Sepanjang hidup sebagai seorang ayah, tanyalah, you bercinta ke? Mana ada cinta, kawan-kawan biasa je. Tapi something special dekat diary dia, dekat album dia. Okey. Kita nak kata dekat mereka, inilah cinta sebenarnya, ada someone special ni dalam hidup you ni. Tapi nak bercakap macam ni, alah, sekarang ni semua kan ada ni. Sukar. Jadi mereka cepat mengalihkan perhatian mereka dalam bercakap soal-soal ini. Okey? Susah tuan-tuan. Saya nak bercakap dengan anak-anak saya, anak perempuan. Kita tanya direct. Saya tak tahu istilah. Tuan-tuan mungkin ada cara yang paling baik untuk bertanya dengan anak-anak. Mungkin itu. Tapi ini kena tanya tuan-tuan. Kena tanya. Okey? Next. Okay, next. Okay, next. Okay. Okay. Kalau kita katakan ni sokongan sosial remaja. Okay.
perlu berinteraksi dengan rakan sebaya. Ini yang kita kata rakan sebaya betul. Ada rakan sebaya yang baik, ada rakan sebaya yang kurang baik. Ini yang kita sukar. Ni. Jadi apa yang tuan-tuan perlu lihat adalah tuan-tuan kena berbaik-baik antara anak kawan kita dengan family mereka. Itu je caranya. Baru kita boleh benarkan rakan sebaya ini dia punya. Kita tahu ayah dia di mana, mak dia di mana, dan anak kita selalu pergi bersama anaknya ke mana, di mana. Tu tuan-tuan kena tanya. Baru kita boleh benarkan. Kalau tidak, jangan. Ni rakan sebaya ni jangan. Kalau dia suka motor, tuan-tuan beli motor lah bagi kat dia. Betul? Beli tak? Cikgu, beli tak dekat anak? Beli kan? Beli. Saya percaya tuan-tuan akan beli. Sebab tuan-tuan tak nak tengok dia curi-curi naik motor orang. Betul? Tuan-tuan beli. Tuan-tuan percaya dia punya ni. Sebab rakan sebayanya ada motor. Dia perlu ada motor. Okey, rakan sebaya naik kereta. Tuan-tuan beli bagi kereta tak? Beli. Tuan-tuan mampu, tuan-tuan beli. Never say no, tuan-tuan. Dengan anak-anak. Apa lagi, tuan-tuan? Apa lagi? Tuan-tuan beli tak kereta? Beli kan? Belilah anak-anak kereta. Dia punya ni susah. Tak apa, mak bayar kan? Mak bayar. Minyak pun mak isi. Okey. Repair pun mak buat kan? Okey. Apa tuan-tuan? Okey, kerana anak-anak. Tuan-tuan, saya kata melibatkan masalah ini, tuan-tuan sanggup buat apa saja. Tuan-tuan nak buat apa? Duit banyak ni. Kata habis dekat anak-anak ni. Betul? Habis. Habis anak-anak dia yang habiskannya. Okey, tuan-tuan beli. Nak apa tuan-tuan beli? Supaya mereka tidak meminta-minta. Tidak tidak mencerobohi hak orang. Jadi tuan-tuan, beri milikkan kepada diri mereka sendiri. Okey. Yang saya kesal adalah mereka ini adalah kurang untuk berbincang dengan ibu dan ayah ni. Berapa banyak dia berbincang, tuan-tuan? Berbincang tak? Tak berbincang. Jadi, orang dewasa yang dia boleh percayai. Siapakah orang dewasa yang boleh dia percaya nak berbincang itu? Dengan siapa? Pak saudara dia? Mak saudara dia? Tak ada. Dengan siapa, tuan-tuan? Dengan siapa yang dia akan berbincang dengan tuan-tuan? Okey. Dia akan berbincang sesama mereka sendiri. Betul? Buat keputusan pun sesama mereka sendiri. Okey. Okey, next. Okey. Ini tuan-tuan boleh tengok. Okey, next. Ini bagi anak-anak besar nanti nak jadi apa ya? Nak jadi apa? Semuanya. Okey, next. Apa nak kata dia punya ni? Semuanya hebat-hebat. Semua nak jadi-jadi itu. Kalau dulu, dua je cita-cita dalam hidup lah. Untuk ayah dan ibu ni. Satu, nak jadi askar. Dua, nak jadi misi. Itu je cita-cita yang paling mudah. Cikgu ni orang hebat, orang belajar pandai apa semua. Yang kurang-kurang pandai ni misi askar saja yang boleh jadi itu. Okey, tak apa kerja apa pun sekali, kita tak ada masalah bagi seorang pendidik sebagai ayah dan ibu. Okey, yang menjadi masalah kepada ayah dan ibu adalah apa, tuan-tuan, yang menjadi masalah ayah dan ibu? Yang paling besar sekali adalah mampukah dia untuk survive? Mampukah dia untuk berlawan dengan kemajuan teknologi, kemajuan pelbagai kemajuan. Sebagai contohnya, okey, kemajuan yang paling itu sekali
Yang paling teruk yang tak mampu dihadapi oleh kita hari ini adalah apa tuan-tuan? Kemajuan skema. Betul? Ah, skema. Skema tuan-tuan hebat. Hebat. Tuan-tuan walaupun dah detect letak nama ini skema, ini. Ada je yang akan menghubungi tuan-tuan. Terutama bila tuan-tuan bila tuan-tuan dia tahu tuan-tuan adalah akan bersara bila. Itu dia tahu tuan-tuan. Bersara bila. Tuan-tuan mempunyai harta ataupun kewangan di mana-mana. Dia akan tahu tuan-tuan. Jadi bagaimana mereka nak detect kita ini? Tuan-tuan ada duit ni. Okey. Sekarang ni lagi mudah. Tuan-tuan semuanya melalui online. Okey. Yang kedua adalah cara tuan-tuan berbelanja. Tuan-tuan berbelanja semuanya. Ni high taste punya ni. High class punya ni. Okey. Dia akan cari. Ini pencen tak lari ni 300,000, 400,000. Mana skema akan follow tuan-tuan dia punya ni. Okey. Okey, next. Okey, ini sebenarnya ceritanya yang saya nak sampaikan hari ini kepada tuan-tuan. Tadi saja je nak bagi lama. Ketidaknya ceritanya, cerita Bak IDK ni tak seronok tuan-tuan. Dia kecuali satu je. Okey, operasi dia. Okey, orang akan tahu. Kenapa IDK buat operasi? Kenapa? Okey, siapa yang tertangkap? Siapa yang terlibat? Okey, itu yang tu. Okey, ini dalam soal pencegahan, IDK ada mempromosikan kepada pelajar-pelajar untuk mengikuti program skuad muda untuk pelajar sekolah. Faham? Skuad muda ini mana tuan-tuan boleh mengikuti program-program seperti kerohanian, kecergasan, apa semua. Begitulah sebelum tuan-tuan meneruskan di peringkat-peringkat yang ke arah universiti ataupun sebagainya. Okey, next. Apa ini? Tuan-tuan, ini untuk cikgu-cikgu. Kalau dulu kita ada radar, skuad EDK lah, skuad apa semua. Okey, skuad anti dadah sekarang ni. Ini sejarahnya, okey. Tuan-tuan tak perlu ni, tak keluar dalam ni. Okey, next. Kosong. Next. Okey. Okey, saya mengambil kesempatan dan peluang hari ini kepada cikgu-cikgu semua, tuan-tuan dan perempuan semua. Okey. Apa yang tuan-tuan buat hari ini adalah proses pencegahan. Pencegahan ini tuan-tuan kena buat sebagai ibu dan ayah. Tak perlu. Tak perlu ada ilmu pun. Tak perlu saya ada ijazah psikologi. Tak perlu ada doktor falsafah. Tak perlu ada apa. Tuan-tuan kena buat proses pencegahan di rumah. Pencegahan macam mana saya kata 24 jam ke nak pencegahan? Kita tak mampu kita buat. Okey. Tapi tuan-tuan kena, walaupun di sekolah kita ada mata pelajaran ataupun sudu PPDA apa semua, tuan-tuan balik rumah tuan-tuan kena cerita. Okey. Ke mana saja tuan-tuan pergi, ke mana saja tuan-tuan berada. Okey. Nombor 1, no. Okey. Jangan ambil minuman beralkohol. Okey. Nombor 2, jangan terlibat dengan masalah dadah. Nombor 3, okey, hiduplah cara ibu dan ayah. Apa yang ada je lah. Okey? Yang penting adalah halal, sah di sisi undang-undang Malaysia. Okey. Sebagai contohnya, kalau kata di bawah Akta Dadah Membahaya, okey, ada 13 memiliki, memproses, membeli, apa lagi? Menyimpan, menyembunyi. Ada 13 itu dikatakan itu adalah proses terlibat di bawah Akta Dadah Membahaya 1952. Itu dikatakan salah di segi undang-undang Malaysia lah.
Itu menyimpan, menyembunyi, memproses, apa, membawa, membeli, memberi, menyembunyi, apa semua, okey. Di mana? Dalam rumah, dalam kereta, dalam store. Okey. Tuan-tuan kena ingat tu. Jadi, bagaimana nak checking? Checkinglah kereta hari-hari. Bukannya sebulan sekali checking. Tengok kereta yang anak-anak bawa tu. Apa yang ada dalam kereta itu. Cek dia bawah kursi dia, bawah ni, dalam bonet dia, apa semua. Cek. Apa? Dia menyimpan ke benda-benda seperti itu? Okey. Kalau terjumpa, okey. Kalau terjumpa, macam mana tuan-tuan? Apa rasanya kalau terjumpa? Kalau terjumpa. Ini ya. Kalau terjumpa bahan-bahan seperti itu. Ataupun bukan ni. Alatan-alatan yang digunakan untuk mengisap dadah. Terjumpa dalam rumah tuan-tuan. Dalam kereta tuan-tuan. Macam mana rasanya? Apa nak buatnya? Jangan terkejut dalam soal ini. Okey. Dia kata ini milik kawan. Kawan yang bawa, dia tumpang kereta kita saja. Kalau terjumpa, apa tuan-tuan nak buat? Membebel sepaku? Tak guna. Menangis? Tak guna juga. Okey. Berbincang, dapatkan kepastian yang baik. Ini mencabar emosi sebagai ibu dan ayah. Dalam kereta, motor, apa semua, kena berbincang dia punya ni. Tanya kepada orang yang pakar. Jangan buat tindakan sendiri. Walaupun kita guru, ada ilmu bab ni apa semua ni. Saya pegawai EDK sendiri pun tidak boleh memastikan bahawasanya adakah bahan ini dadah. Tak boleh. Jadi kita kata ini dadah ke apa ke dia. Sebagai contoh, hari ini di KL adalah kita dapati pelajar-pelajar sekolah. Okey. Kawasannya Brickfield dan Ceras. Okey. Brickfield di Ceras, cikgu dapat satu bahan yang memiliki hampir sama. Ini macam ganja. Okey? Macam ganja. Tapi nak pasti, okey, panggil pegawai AADK. Apabila pegawai AADK datang, buat urin apa semua, okey, tak sangkut. Tak ada kesan-kesan THC dalam tersebut. Jadi, apa tuan-tuan? Apakah benda itu? Kalau itu dikatakan di bawah mushroom ataupun dipanggil Amsterdam, Belanda, Holland, itu tak sangkut tuan-tuan. Untuk strict di bawah methamphetamine, ketamine, opiat, THC apa semua tu tak akan sangkut. Itu special dadah yang disintetikkan dia punya ni. Ini yang bahaya. Sintetik ini dia merasa sama macam dadah yang asli tadi. Kepakaran dan pengetahuan sangat perlu tuan-tuan dalam dunia hari ini untuk mengenal dadah tuan-tuan. Kalau saya nak cakap, okey, bagaimana tuan-tuan mengenal garam, ajinomoto, gula yang dekat dapur tu tak? Kunyit apa semua. Tuan-tuan melalui hidu apa semua. Tapi dadah bukan macam tu. Tuan-tuan nak rasa, nak letak, kena bahan yang seperti ketamin apa semua. Okey, saya cerita ketamin 15 minit akan pergi dalam tubuh badan kita. Okey, dia ambil dan high 15 minit tuan-tuan. Selepas 15 minit, dia tak ada. Kita test dengan apa pun sekali, tak ada. Itu ketamin. Ketamin, apa lagi adalah sejenis ubat bius untuk haiwan. Satu lagi adalah bahan seperti salazin. Okey, salazin ni pun untuk haiwan juga dia punya. Tak heranlah apabila mereka yang terlibat dengan masalah ini, perangainya macam haiwan, tak dengar kata. Apa ayat nak baca ni kat mereka ni? Bacalah Toha pun tak jadi ni. Bacalah sebunyi Toha pun tak jadi ni, dia punya ni. Macam mana nak buat ni, dia punya ni? Jadi, tuan-tuan kena ada kepakaran dan pengetahuan di sini untuk mendapatkan ilmu. Bahan-bahan dadah sintetik yang semula jadi ini. Okey?
Jadi, tak ada cara lain. Gaya hidup sihat ni, semua orang ada gaya hidup sihat. Cuma yang tak sihatnya bila? Bila tuan-tuan? Bila gaya yang tak sihatnya? Gaya hidup tak sihatnya bila? Okey. Sebagai contohnya, kalau kita katakan, gaya hidup tak sihat dah. Sebenarnya kita dianjurkan supaya jangan makan selepas waktu isyak. Itu tak sihat lah tu, lepas tu. Kalau itu tuan, pukul 11 malam makan lagi, 12 makan lagi. Apa tu? Hidup untuk makannya. Itu tak sihat tuan-tuan, gaya tu. Makan adalah daripada antara pukul 6 hingga pukul 8.30 tu tadi. Lepas 8.30 tu, dah tak sihat tu sebenarnya. Sebab apa yang dikatakan oleh mereka yang mengkaji masalah ini adalah mereka yang makan pukul 10, 11, 12 malam itu kena teh tarik apa semua. Dikatakan akan bangun pagi dia akan rasa pening-pening, mual-mual apa semua tu. Dan proses ususnya tidak stabil. Makan 6, 8.30. Dah makan. Okey, itu gaya hidup sihat. Makan, baru makan. Belum makan, minum, tidur, mandi lagi apa semua. Mandi pun tak betul anak-anak kita. Tuan-tuan cek tak mandi anak-anak tuan? Sihat tak mandi anak-anak? Tak sihat tuan-tuan. Okay. Sebagai contohnya, okey, balik sekolah tuan-tuan cek tak dia mandi. Okey, balik sekolah, okey, letak baju apa semua okey. Terus buka paip airnya, letak. Itu pun dah tak betul. Dia terus tu sekejap lagi pening lah, mual lah apa semua. Okey. Itu dah tak betul. Cara itu pun saya tuan-tuan hebat, saya gagal. Saya cek apa mandi. Kalau kita buat daripada kaki naik ke atas. Itu cara yang betul. Saya gagal. Saya cakap, anak saya mandi. Selalu dah balik tengah panas. You duduk sekejap pula nak pergi sekolah agama. Saya gagal. Tuan-tuan, saya sendiri pun kadang-kadang dah teringat. Baru betul. Itu baru bab tu tuan-tuan. Gagal. Belum bab soal emosi, psikologi. Teruk saya kata. Nak menuntut ilmu di mana tuan-tuan. Okey. Okey, next. Okey. Ini ceritanya, apa EDK buat adalah bagaimana untuk menangguhkan. Bagaimana untuk melaksanakan intervensi. Tuan-tuan, dalam intervensi ini, okey. Masalah lain, boleh tuan-tuan. Masalah ni suka. Kalau ustaz kata, kalau baca Taha, ma'anzalna alal Quran litasqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati wal rahmana 'alal arsy istawa. Tuan-tuan. Okey. Kalau dah tua-tua ni, hembuslah kepada makan dan minum. Okey? Hembus, jangan hembus dekat tu. Kalau kecil-kecil boleh buat dekat ayat itu. Tapi kalau yang ni, tak makan tuan-tuan. Dia nak juga keluar cari benda ini. Okey, next. Okey, saya nak sarankan kepada guru-guru, pelajar-pelajar sekolah, sertailah skuad muda kita. Ini je lah yang saya mampu ni. Semoga dia ada info tadi. Kita nak tahu mereka supaya berilmu. Ilmu apa? Ilmu mengenai bahan-bahan tadi, ini salah, ini tak betul, ini haram, ini, itu je kita nak tahu. Kalau dulu proses pendidikan saya adalah halal, haram, itu je. Takut? Takut. Kerana apa? Apabila haram, pasti kena marah. Sekarang ni, nak marah, boleh marah anak-anak sekarang ni? Tak boleh. Tuan-tuan, pasti anak-anak tuan-tuan akan tarik muka. Susah tuan-tuan. Okey, next. Ini apa yang kita ada adalah, okey, rohani kita ada, toprak dah ada, okey. Kami kita ada, okey. Tuan-tuan, ini tuan-tuan boleh promosi kepada pelajar-pelajar sekolah supaya menyertai program-program yang EDK buat. Saya nak ceritakan, EDK membuat program ini di keseluruhan kawasan penduduk di sekitar Kuala Lumpur ini. Tuan-tuan kena ikuti. Benarkan pelajar-pelajar mengikuti program-program yang ada sebegini. Okey. Semuanya bertujuan untuk program pencegahan. Okey, next.
Ada nak jawab, ada soal jawab tuan-tuan? Ada nak tanya? Kita pada soalan yang terakhir, ada nak tanya tuan-tuan? Kalau tak nak tanya pun bolehlah telefon dekat hotline EDK ataupun buat aduan kepada itu ataupun itu. Sebab benda ni dia boleh datang secara tiba-tiba dalam hidup kita. Okey. Oh ni tuan-tuan boleh dapatkan ini. Buat aduan dekat hotline EDK apa semua di 019 dan 26 2233. Okey. Ataupun pelajar-pelajar sekolah boleh layari dekat AEDK TV ni, dekat ada lebih baik cegah, Ask Mr. AEDK, khabar daripada seluruh Malaysia ini. Kita ada beberapa PTJ mana tuan-tuan boleh lihat berita-berita atau apa semua. Okey. Ini info-info yang boleh tuan-tuan dapatkan. Okey. Jadi nak berperang ini, itulah cara kami berperangnya adalah sebeginilah. Memberi tahu kepada ibu dan ayah. Ibu dan ayah. Itu dah ilmunya. Tak ada lain. Tak ada ibu, tak ada ayah. Siapakah itu? Siapa yang tak ada ibu, tak ada ayah? Adik yang seorang saja kan? Yang tak ada ibu dan ayah. Siapa tu? Tuan-tuan boleh jawab. Itu hanya Nabi saja yang tak ada ibu, tak ada ayah tu. Okey. Okey, apa yang saya nak nyatakan dekat sini adalah hotline ini kita boleh tuan-tuan, masalah dadah di tempat tuan-tuan, masalah program nak buat di sekolah, tuan-tuan boleh anjurkan kepada pihak kami nak buat. Sebenarnya kita tidak fokus kepada dadah, kita lebih kepada way of life remaja tersebut, terutama pelajar sekolah lah. Bagaimana nak cara hidup yang sihat itu. Way of life itu penting. Jadi kalau tuan-tuan, kalau saya ajar way of life hari ini, dah tak makan lah tuan-tuan. Sebab way of life tuan-tuan sangat berbeza. Kalau umur tuan-tuan 15 tahun dulu, boleh ada. Sekarang ni saya cakap dah. Balik hari ni cek tak. Mandi yang sihat. Tak buat ke? Betul? Saya cek tuan-tuan, balik mandi yang sihat. Buat ke tak buat? Tak buat. Balik je, relax dulu, mandi sekejap, sama ke? Bermula daripada kepala sampai ke kaki. Saya percaya 99% akan buat. Kecuali tuan-tuan tuan-tuan mandi air sungai. Boleh. Tuan-tuan kena turun dulu. Apa semua ataupun mandi air perigi. Boleh buat macam tu. Kalau mandi air paip, waste the time. Tuan-tuan Okey. Okey, next. Okey. Kalau tak ada apa-apa nak tanya, aduan apa semua, tuan-tuan boleh pergi kepada hotline tu tadi. Hotline kita tu itu 24 jam. Okey? Saya mohon maaf. Saya bercakap hari ini sebagai seorang ayah. Seorang ayah yang gagal memberi didikan yang baik untuk anak-anak. Sebab kenapa? Pertama adalah masa. Saya tidak ada masa untuk memberi perhatian kepada anak-anak saya kerana saya memberi perhatian kepada anak-anak di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Sekarang ni termasuklah di Labuan pun, bawah Kuala Lumpur juga. Tengoklah anak-anak orang, anak-anak kita tak sempat. Betul kata orang susu. Kera di hutan disusukan, mana anak sendiri mati kelaparan. Yang kita perlu hanyalah daripada tuan-tuan adalah kita perlukan doa saja. Itulah yang mampu kita buat. Okey, saya sudahi dengan wabillahi taufik. Maafkan saya kalau kata-kata saya ini sangat menyinggung perasaan tuan-tuan. Tidak memberi manfaat hari ini. Mungkin hari akan datang tuan-tuan akan bermanfaat. Okey. Kata-kata saya, tuan-tuan rasa ini semua mengalami masalah tersebut. Okey. Jadi saya harap maafkan saya. Kegagalan saya memberi informasi kepada tuan-tuan setiap tahun adalah disebabkan oleh kelemahan saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepukan
untuk rakan sinergi kita AADK. Terima kasih atas ceramah yang disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bolehlah memberikan sedikit pengetahuan dan boleh kita mengambil tindakan dengan apa input yang telah diberikan. Baik, sekarang pukul 10.30, kita menunggu ketibaan Tuan Pengarah yang dijangkakan pada pukul 11 pagi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, boleh tak kalau saya bagi tuan-tuan dan tuan-tuan